Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama saya tak bersiaran. Hari ini saya akan mulakan balik apa yang saya telah buat sebelum-sebelum ni. Tapi kemungkinan besar saya akan bersiaran lebih kepada sebulan sekali untuk memberitahu ataupun sekadar memberi analisa saya untuk pergerakan market yang kemungkinan market akan buat, kerana kita boleh plan kita punya trade dan juga hold position kita dengan lama. Okay. Oleh itu, pair-pair yang currency yang saya akan fokus tak banyak. Most probably yang saya akan share adalah GBP USD, Euro USD, Euro JPY, GBP JPY, Aussie USD, Kiwi USD dan juga Gold. Ya, ini antara pair yang kemungkinan saya akan share some analisis saya untuk memberi sedikit pandangan dan juga dapat membantu rakan-rakan yang lain dalam membuat plan terhadap trade anda, di mana kita cuba membuat keputusan sebelum kita sell atau buy. Kita harus tahu market itu nak ke mana. Adakah bulan ini dia trend buy, adakah bulan ini dia trend sell, dan juga mana point yang kita boleh perhatikan, di mana kita cuba meminimalkan losses yang kemungkinan besar kita akan tanggung. Okay. Dari itu saya mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan pair pound USD. Minta maaf lah ada bunyi motor pula kan. Saya akan start dengan pound USD secara umumnya. Okay. Secara umumnya pair GBP USD, okay, secara umumnya, minta maaf ada banyak indikator. Okay, secara umumnya GBP USD kalau kita lihat pergerakan market daripada bulan lepas, dia telah membuat satu momentum buy, di mana kita boleh lihat daripada area sini dia membuat buy position daripada sini bulan November. Okay. Dan dia telah naik ke atas. Okey, di manakah arah tuju yang kemungkinan besar GBP USD akan buat pada bulan ini? Secara kasarnya, pada pandangan saya, GBP USD pada bulan ini dia akan membuat satu momentum untuk kita fokus. Kita boleh fokus kepada sell momentum. Bagi saya akan melihat GBP USD more kepada sell momentum, dan saya akan trade mengikut momentum trend itu sendiri. So sekiranya trend itu adalah sell, saya akan cuba mencari posisi untuk saya membuka posisi sell di lower time frame. Okay. Apa yang anda lihat sekarang adalah DH4 GBP USD. Pada Jumaat lepas, kita setiap bulan, memang awal bulan minggu pertama setiap Jumaat awal bulan adalah NFP punya waktu lah. So pada waktu NFP, bagi saya dia dah buat satu confirmation bahawasanya yang market akan bergerak ke bawah. Boleh nampak saya ada open sell position. Saya pakai line chart, so kalau candlestick boleh nampak di sini lah, saya ada membuat position sell. Okay. Dan saya pun dah BE dah dia. So sekiranya market naik ke atas, dia akan langgar BE saya lah. So jadi sebenarnya bagi saya melihat kepada market akan membuat secara umumnya dia akan turun ke bawah di sini, di mana TP pertama saya adalah di sini, TP kedua saya adalah di sini, dan TP ketiga saya adalah di sini.
So saya melihat GBP USD dia more kepada sell trend pada bulan ini, dan kemungkinan hingga minggu pertama atau minggu kedua Januari tahun depan. Jadi sekiranya anda adalah trader yang makan adalah type trader yang scalping ataupun intraday ataupun swinger, so sekiranya anda scalp, saya nasihatkan kita scalp mengikut trend. Sekiranya anda intraday, anda pun membuka position dengan mengikut trend. So selalunya saya akan membuat, tetapi kalau secara kasarnya di GBP USD dia akan membuat pergerakan jauh ke bawah, tetapi mungkin pada hari esok, hari Isnin, saya melihat kepada pergerakan kemungkinan besar market akan membuat satu lagi pergerakan ke atas. Okey, mungkin di area sini, dan boleh mencari kebarangkalian untuk kita membuat posisi sell, untuk kita open sell position lah. Jadi untuk GBP USD saya melihat kepada keseluruhannya adalah sell position lah. Sell position. Ini adalah untuk GBP USD. Jadi saya harap semua dapat plan lah. Peminat-peminat tegar GBP USD boleh plan trade masing-masing. Tapi esok kalau boleh waktu market open, kita jangan fokus untuk mencari buy, dan juga kita tidak perlu terus sell, tapi kita mencari position yang agak sesuai untuk kita mencari sell di lower time frame. Terpulang kepada analisa teknikal masing-masing. Okay. Seterusnya kita terus pergi ke Euro USD. Okay. Di Euro USD pula, saya juga menjangkakan pergerakan pada bulan ini akan terus ke bawah, bermula dari sini hingga ke sini. Jadi TP pertama untuk hold position adalah di sini, TP kedua adalah di sini, TP ketiga adalah di sini. Okey, sekiranya anda peminat ataupun orang yang mengikuti selalu open position di Euro USD, saya nasihatkan anda juga mencari posisi sell untuk pada bulan ini. Plan trade anda dengan cara yang betul. Saya pun memang open position pada lepas NFP hari itu dengan sell position, di mana saya pun dah pergi position saya. Saya cuba hold sejauh boleh untuk bulan ini. Saya mau pada long position punya type trader. So masih dalam pembelajaran, tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah kita cuba mengikut trend masing-masing. Okey, ini adalah Euro USD. Tetapi pada untuk market esok, kemungkinan besar market akan membuat satu pergerakan ke atas di lower time frame, mungkin di area sini. Jadi kita hanya perlu fokus kepada sell position. Mungkin market akan naik ke atas di sini. Kita mencari sell position, fokus kepada sell position. Dan sekiranya anda membuka sell position di area sini, SL-nya lebih kurang dalam 30 pip. Okey, so boleh fokus kepada sell pada pandangan saya. Okey, saya menggunakan H4 sebagai analisis saya untuk mengenal trend semasa saya sendiri. Okey, itu untuk peminat-peminat Euro USD. Kita bergerak kepada next, iaitu GBP JPY. Sekiranya kita lihat pada GBP JPY, market kemungkinan besar akan membuat satu pergerakan ke bawah, tetapi belum dalam keadaan sekarang, di mana saya menjangkakan pergerakan GBP JPY mungkin akan naik sedikit di area sini, dan kita boleh perhatikan mencari sell posisi, position sell, dan fokus pada sell position bagi GBP JPY. Apa yang saya cuba sarankan,
sekiranya anda buy, anda boleh start BE position anda untuk buy, dan kita menunggu sell setup muncul, di mana saya menjangkakan market kemungkinan untuk GBP JPY akan turun ke sini menghabiskan cycle sell. So saya juga menjangkakan bahawasanya GBP JPY akan membuat satu movement yang ke bawah. Okay. Sekiranya anda membuat position buy di bawah kawasan sini, anda boleh lock profit anda ataupun ambil profit anda dan menunggu sell setup yang muncul di sekitar sini. Saya menjangkakan sell position berada di sekitar sini. Okay. Jadi boleh fokus kepada sell position, mencari setup sell yang mungkin wujud di sini menggunakan analisa masing-masing. Ini saya bukan memberi signal, tapi saya mau kepada analisa, dan sekiranya analisa saya sama dengan analisa tuan-tuan dan perempuan, bolehlah guna sebagai panduan. Okay. Jadi seterusnya, saya memang mencari position untuk open entry saya di M1 di sini. Kemungkinan dia akan membuat satu pergerakan naik ke atas lagi, mungkin juga di M5. Okay. Bergantung kepada analisa masing-masing. Okay. Seterusnya kita boleh pergi ke Euro JPY. Bagi saya, Euro JPY kemungkinan akan membuat satu lagi pergerakan ke atas, dan kita boleh lihat mungkin ada zon-zon yang menarik di sini. Okay. Jadi bagi saya akan fokus kepada sell position, kerana bagi saya kemungkinan besar pada bulan ini market akan membuat big movement untuk turun ke bawah. So TP saya hanyalah di sekitar sini, dan juga di sekitar sini. Jadi boleh plan anda punya trade dengan secara betul. Sekiranya teknikal saya berlawanan dengan teknikal anda boleh abaikan analisis saya. Okay. Sekali lagi saya tekankan bahawasanya ini bukan signal, tetapi hanyalah sekadar analisis saya. Dan secara umumnya saya menjangkakan Euro JPY akan membuat pergerakan ke bawah, dan saya akan fokus kepada sell position. Seterusnya kita bergerak kepada AUD USD. Kepada penggemar-penggemar AUD USD, market telah membuat satu pergerakan yang agak besar daripada sini hingga ke sini. So bagi saya akan mula mencari position sell, di mana bagi saya momentum untuk buy mungkin akan habis pada minggu ini, dan saya akan start fokus kepada sell position, di mana sell position saya kemungkinan besar di area sini. Okay. Mungkin di area sini. Jadi bagi saya bahawasanya AUD USD akan membuat satu pergerakan yang agak besar, iaitu di sini, dan target TP saya hanyalah di sekitar sini, dan juga sini. So ini adalah target TP saya. Sekiranya anda membuat long position untuk buy, anda boleh ambil profit anda, dan juga boleh mencari sell position di lower time frame, di mana bagi saya AUD USD dia akan membuat satu pergerakan ke atas pada hari esok, satu lagi wave untuk buy position, dan skala buy setup saya tak akan ambil. Saya hanya mencari ataupun saya akan fokus pada sell position. So boleh plan trade anda dengan secara berhemah. Okay. Ini adalah secara kasar pandangan saya terhadap pergerakan AUD USD.
Seterusnya untuk NZD USD, untuk Kiwi USD, saya menjangkakan yang pergerakan Kiwi USD more kepada apa tu, kita dah boleh fokus kepada sell. Okay. Untuk NZD USD, saya boleh fokus kepada sell, di mana bagi saya pergerakannya kemungkinan besar seperti ini. Okay. So kepada sesiapa yang dalam position buy, boleh mula mengambil profit anda ataupun lock profit anda dengan secara berhemah dan cuba mencari sell position di lower time frame. Sekiranya bagi saya, sekiranya ada buy setup, saya akan cuba abaikan dan saya akan melihat kepada sell setup. Sekiranya saya zoom pergerakan, okay, di mana bagi saya market akan cuba membuat pergerakan ke bawah, tetapi sebelum kita sell position dulu open, kita harus mencari kemungkinan besar market akan membuat pergerakan ke atas dulu dan terus membuat satu pergerakan yang jauh ke bawah. Okay. Jadi bagi saya akan fokus kepada sell setup yang muncul di NZD USD dan saya akan abaikan apa juga setup buy yang muncul di NZD USD. Target TP saya tidak jauh, lebih kurang di sini sebagai TP2 dan juga di sini sebagai TP3. So sila rancang trade anda dengan secara betul. Sekiranya analisa saya berlawanan dengan analisa anda boleh abaikan. Okay. Seterusnya untuk last setup, saya pergi kepada gold. Mungkin saya akan tambah satu lagi, mungkin oil. Okay. Bagi saya goal bagi saya secara keseluruhan saya akan mencari buy position di sini, di mana TP petak mengsamia adalah di area sini. Dan TP kedua saya adalah di sini. Okay. Tetapi secara umumnya saya memandang bahawasanya yang gold akan membuat satu pergerakan ke bawah di sini hingga ke sini. Dan akan membuat pergerakan ke atas selepas itu. Sekiranya saya ingin memasuki pasaran gold, saya akan fokus kepada buy. Sekiranya sell setup yang muncul, saya akan abaikan dan saya akan more fokus kepada buy position. Okay, sila rancang trade anda dengan secara berhemat apabila anda memasuki market gold itu sendiri. Okay. Sebagai tambahan, saya juga akan menunjukkan kepada peminat WTI dan juga Brent, di mana pergerakan WTI dan Brent kita boleh fokus kepada sell position. Saya menjangkakan akan berada pergerakan naik ke atas dan juga akan berlakunya kejatuhan dalam price oil itu sendiri. Sekiranya anda trade WTI dan juga Brent, movement dia adalah sama dan sila rancang trade anda dengan hemat. Sekiranya buy setup yang muncul, saya akan cuba abaikan dan saya akan more fokus mencari kepada sell setup. Okay. Harus diingatkan, saya bukan memberi signal, tapi saya memberi satu analisa. Tetapi secara umumnya untuk oil itu sendiri, market akan cuba membuat pergerakan ke atas dahulu sebelum membuat satu pergerakan yang agak besar turun ke bawah. Oleh itu, sekiranya anda bertanya saya tentang oil itu sendiri, saya akan cuba jauh daripada market oil. Tiada open position untuk buy dan juga sell. Saya akan fokus apabila sell setup akan muncul.
secara peribadi saya memandang oil ini hampir habis cycle buy dia dan kita hanya fokus kepada sell setup. Okey. So saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada semua dan dapat memberi sedikit idea kepada trader-trader yang ada di luar sana, dan juga saya harap saya dapat membantu anda walaupun tak banyak, tetapi dapat membantu daripada memberi sedikit pandangan dan juga idea sebelum kita membuka sesuatu position. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita berjumpa pada lain waktu dan lain hari. Sekiranya anda suka kepada analisa saya, anda boleh subscribe channel saya. Sekiranya anda berminat untuk saya mengajar, boleh hantar komen anda di situ dan saya akan cuba ajar apa yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.